Saudara, haram bagi orang Islam memelihara anjing sebagai haiwan peliharaan melainkan untuk tujuan keperluan dan kemaslahatan. Untuk kupasan selanjutnya terus saja bersama rakan penyampai Ahnaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Ahnaf. Ya, dia menerusi artikel Al-Kafi 886 dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan juga menerangkan terdapat perbezaan hukum di antara ulama empat mazhab muktabar. Namun di Malaysia, konsep pemahaman agama Islam yang berorientasikan mazhab Syafi'i telah dipraktikkan dan merupakan budaya masyarakat setempat yang perlu diraikan. Islam memang tidak menggalakkan umatnya memelihara anjing. Ya, sekiranya tiada keperluan, antaranya penggunaan anjing pada zaman kini yang dibenarkan seperti penggunaan anjing untuk membantu kerja-kerja yang mencabar pihak keselamatan seperti mengesan penjenayah, mengesan dadah, bahan letupan seperti bom ataupun periuk api, mengesan mangsa bencana alam seperti tanah runtuh ataupun gempa bumi, sebagaimana yang berlaku di Batang Kali baru-baru ini, tidak lain dan tidak bukan peranan haiwan yang bijak seperti anjing ini yang dapat dan akhirnya menemukan mangsa-mangsa yang terkorban berkenaan. Selain itu, anjing turut dibenarkan dipelihara sebagai pemburu haiwan lain, pemandu jalan, menjaga haiwan ternakan termasuk ladang dan kebun. Namun begitu, perbuatan memegang anjing secara sengaja tanpa sebarang sebab akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam kerana ia bercanggah dengan pegangan mazhab dan uruf di negara ini. Menurut mazhab Syafi'i, walaupun umat Islam dilarang menyentuh anjing secara sengaja, namun haiwan ini perlu dikasihi sebagaimana makhluk Tuhan lain. Jika berkunjung ke Putrajaya, terdapat satu lagi lokasi tarikan yang perlu anda lawati. Terletak di tingkat bawah Masjid Putra, Galeri Putrajaya Story memaparkan sejarah penubuhan awal bandar pentadbiran kerajaan beserta kisah di sebalik bangunan ikonik yang dibina berkonsepkan seni bina Islam. Ikuti laporan disediakan wartawan Amin Fauzi. Galeri Putrajaya Story berkonsepkan 3E, iaitu pendidikan, pengalaman dan keseronokan. Turut dipenuhi lukisan mural 3 dimensi untuk pengunjung bergambar. Di Putrajaya ini terdapat 4 buah bangunan yang menggunakan kubah. Tentu kubah ini tidak lari daripada konsep Islami. Salah satunya adalah Masjid Putra, kemudian Pejabat Perdana Menteri, yang ketiga adalah Istana Kehakiman dan keempat adalah Kediaman Perdana Menteri. Keempat-empat bangunan ini menggunakan elemen-elemen Islamik dan sebagainya. Sebagai sebuah negara Islam, iaitu Malaysia sendiri, menjadikan sebuah pusat pentadbiran Malaysia dan ibu kota kedua di negara Malaysia adalah untuk kita menceritakan atau keunikan Islamik, dan bukan sahaja konsep Islamik yang kita ambil daripada Malaysia, bahkan daripada negara Maghribi ataupun daripada luar negara, untuk kita kongsikan, mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu dan juga kita lebih terbuka kepada semua agama. Antara sejarah yang dipaparkan di sini berkaitan masjid pertama dibina di Putrajaya, iaitu Masjid Putra. Penerangan jelas pembinaannya dipaparkan berdasarkan ciri-ciri Islamik moden serta Moorish. Masjid Tunku Mizan atau masjid besi yang pembuatannya menggunakan 6,000 tan besi atau 70% bahan binaan besi dengan baki 30% konkrit turut dikongsikan. Galeri Putrajaya Story baru sahaja beroperasi Oktober lalu, telah berjaya menarik minat hampir 7,000 pelancong dalam dan luar negara. Sejarah dua buah masjid yang ikonik di Malaysia mampu mencerminkan Malaysia adalah sebuah negara Islam yang sentiasa menjaga kebajikan rakyatnya, di samping mampu memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Terbukti kini, masjid bukan sahaja tempat melakukan ibadah semata-mata, malah ia juga adalah pusat senti bagi penyaluran pelbagai manfaat. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTN. Pertandingan memanah berkuda yang pertama dianjurkan di negara ini, iaitu Patah Timur Horseback Archery, diadakan bagi mencari bakat pemanah berkuda terbaik negara. Pertandingan berlangsung selama 4 minggu di Pantai Anak Air di Kuantan, Pahang. Sejak November lalu berjaya mengumpulkan 40 peserta dari seluruh negara.
kepada atlet Malaysia dari amateur level or intermediate level or expert. Ya, so kita nak bagi dia orang peluang untuk bermain antara dia orang semua lah. So ini adalah usaha kami untuk membawa sukan ini ke pantai timur. Kita nak bagi kemudahan untuk pemanah mengasas skill dan bakat mereka di lapangan pertandingan atau lapangan medan permainan. Pertandingan yang dianjurkan oleh Kamar Sutra Equestrian Team itu menampilkan beberapa kategori mengikut peringkat iaitu single shot, double shot, triple shot, serial shot dan koba. Koba adalah peringkat yang paling sukar di mana para peserta perlu memanah piring yang diletakkan di atas tiang. Peserta Selangor Muhammad Zul Fadli Muhammad Yusof muncul juara keseluruhan sekaligus berjaya membawa pulang busur istimewa dari Turki serta wang tunai. Peserta yang berjaya akan mara ke pertandingan antarabangsa Piala Tengku Mahkota Pahang yang bakal berlangsung Februari nanti. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan bersama Berita Wilayah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ahnaf langsung dari Kompleks Islam Putrajaya.